sebagai Nur Afiqah Aina binti Muhammad Zamsari sebagai penyampai berita pada petang ini. Jumlah kes penceraian di negara ini menurun 7.1% daripada 47,242 kes pada tahun 2020 ke 43,934 pada tahun lepas. Mengikut statistik perkahwinan dan penceraian Malaysia 2022 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perakaan Malaysia, Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahadin dalam satu kenyataan hari ini berkata penurunan itu mungkin disebabkan oleh penutupan Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil dan Jabatan Pendaftaran ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari 18 Mac 2020 hingga 21 November 2021. Dan jumlah kes terhad yang boleh dikendalikan oleh mahkamah berikutan prosedur operasi standard iaitu SOP ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Beliau juga berkata 3 negeri yang mencatatkan penurunan paling tinggi bagi kes penceraian orang Islam ialah di Sarawak diikuti Perlis dan Pulau Pinang. Bagaimanapun, bagi orang bukan Islam, kes penceraian meningkat 30.4% dari 9,419 pada 2020 kepada 12,284 tahun lepas dengan Selangor, Kedah dan Kuala Lumpur merupakan 3 negeri mencatatkan kadar penceraian bukan Islam tertinggi. Muhammad Uzir juga berkata, terdapat banyak peningkatan sebanyak 15.4% dalam jumlah perkahwinan iaitu daripada 186,297 perkahwinan pada 2020 kepada 214,943 pada 2021. 3 negeri yang mencatatkan perkahwinan dalam kalangan orang Islam ialah di Kelantan iaitu sebanyak 61.3%, diikuti Labuan sebanyak 56.0% dan diikuti juga Putrajaya iaitu sebanyak 37.3%. Manakala perkahwinan dalam kalangan bukan Islam menurun 4.7% daripada 40,854 kepada 2020 kepada 30,941 pada 2021. Beliau berkata hampir 8% jumlah perkahwinan pada 2021 merupakan perkahwinan campuran iaitu satu peningkatan sebanyak 11.7% daripada 14,448 perkahwinan dari 2020 ke 16,142 pada tahun lepas. Saya Nur Afiqah Aina dari Diploma Pendidikan Islam semester 4 kelas 1 ingin membincangkan tentang pemilihan pasangan jaminan rumah tangga. Berdasarkan siaran langsung yang kita dapat lihat sebentar tadi, kita dapat mengambil apa yang ada di hadapan mata kita hanyalah sementara dan tidak kekal. Akan tetapi, kita mempunyai akal dan fikiran yang digunakan oleh Allah SWT untuk menentukan hala tuju kehidupan kita. Sama ada kita yang menentukan ke arah kebaikan ataupun ke arah sebaliknya. Menyebut tentang perkahwinan atau nama lainnya pernikahan, kita membayangkan perkara yang indah-indah belaka tetapi tidak tahu rintangan dan dugaan yang bakal melanda sepanjang tempoh perkahwinan. Bagi setiap Muslim yang ingin memilih pasangan hidup, haruslah mempunyai kriteria yang terbaik dan yang terbaik dari yang terbaik. Sekurang-kurangnya ada beberapa kriteria yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah tentu, perkara yang paling penting dilihat dari sudut agamanya. Diambil dari laman Muslim berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita biasanya dinikahi kerana 4 perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, kerana rupanya dan kerana agamanya. Maka hendaklah kamu memilih wanita yang baik dan yang baik dari segi agamanya, iaitu Islam. Jika tidak, anda pasti akan rugi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hatim Al-Muzanni radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang bermaksud, jika datang kepada kamu seorang lelaki yang kamu redha agama dan akhlaknya, maka nikahilah dia. Jika tidak, nescaya akan berlaku fitnah
dan kerosakan di muka bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terdapat 4 kriteria yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam memilih pasangan. Yang pertama adalah taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ini merupakan kriteria yang penting, yang paling penting daripada yang lain. Jadi, dalam memilih pasangan hidup yang berpotensi, mesti ada sekurang-kurangnya satu daripada syarat ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah yang paling bertakwa. Untuk pengetahuan anda semua, takwa pula bermaksud menjaga diri dari azab Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka setiap Muslim hendaklah berusaha untuk mendapatkan pasangan idaman yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, iaitu seorang yang taat kepada syariat agama. Hal ini penting kerana pasangan anda itu akan memimpin anda bersama-sama kita ke syurga. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebelum ini, jelaslah bahawa ilmu agama merupakan perkara yang paling penting dalam memilih pasangan ideal, kerana kita akan saling memimpin satu sama lain ke arah jalan yang benar. Kemudian pilihlah pasangan hidup yang mempunyai kefahaman agama yang baik, kerana salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah ialah orang yang mempunyai kefahaman yang baik tentang agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan akan difahamkan terhadap ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kriteria yang kedua adalah Al-Kafah, sekufu. Yang dimaksudkan dengan sekufu atau Al-Kafah dalam segi bahasa adalah sebanding dari segi kedudukan, agama, keturunan dan rumah ataupun lain-lain. Menurut jumhur ulama, Al-Kafah adalah sama dalam agama, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Dalam arti kata lain, persamaan dalam agama dan status sosial. Banyak hujah yang menunjukkan cadangan ini. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud perempuan yang keji untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji untuk perempuan yang keji juga. Perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik juga. Dalam surah An-Nur ayat ke-26. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya juga membuat Al-Afka Fitin, iaitu sekufu dalam agama. Kemudian di dalamnya terdapat hadis yang berbunyi, hendaklah wanita biasanya dinikahi kerana 4 sebab. Yang pertama iaitu kerana hartanya, kerana kedudukannya, kerana rupanya dan kerana agamanya. Maka hendaklah kamu memilih kerana agamanya, iaitu Islam, kerana jika kamu tidak berbuat sedemikian, nescaya anda akan rugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu pengajaran daripada saranan ini ialah bersamaan dalam agama dan kedudukan sosial boleh menjadi faktor kepanjangan umur rumah tangga. Hal ini disyariatkan dalam kisah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang merupakan seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernikah dengan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab merupakan seorang wanita yang cantik dan disegani, manakala pula Zaid seorang lelaki yang hanya biasa, yang tidak kacak. Akibatnya perkahwinan mereka tidak kekal lama. Jika kes seperti ini yang berlaku kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula dengan kita? Tambahan pula, seorang suami hendaklah memberi nafkah kepada isterinya
sebagaimana kehidupan isterinya sebelum pernikahan. Kriteria yang ketiga merupakan seronok mata memandang. Kriteria ini bukanlah bergantung kepada para serupa, tetapi bergantung kepada pasangan masing-masing. Rasulullah SAW dalam hadis yang disebutkan sebelum ini membolehkan kita menjadikan satu faktor fizikal sebagai salah satu kriteria untuk memilih pasangan yang ideal, kerana wajah yang cantik ataupun kacak serta keadaan fizikal lain yang menarik bakal hidup pasangan kita adalah salah satu faktor pendukung keharmonian rumah tangga. Maka memandangkan ini adalah selaras dengan tujuan perkahwinan, iaitu untuk mewujudkan ketenangan di hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu terasa tenteram kepadanya. Dari surah Ar-Rum ayat 21. Oleh itu, Islam juga menetapkan wujudnya nazar, iaitu melihat wanita yang hendak meminang. Jika pihak lelaki yang mempertimbangkan wanita yang ingin dilamar dari sudut fizikal. Contohnya, seorang lelaki itu meminang perempuan yang memakai pudar. Jadi semasa proses meminang, pudahnya boleh dibuka sekejap untuk para lelaki melihat. Sebagaimana seorang sahabat memberitahu Rasulullah SAW bahawa baginda akan meminang seorang wanita Ansar. Rasulullah bersabda, "Sudahkah kamu melihatnya?" Kata sahabat itu, "Belum." Dia lalu berkata, "Pergilah kepadanya dan lihatlah dia, kerana ada sesuatu pada pandangan orang-orang Ansar." Hadis riwayat Muslim. Hal ini tidak bermakna pasangan yang hendak dipilih hendaklah mempunyai rupa yang kacak ataupun cantik. Jika pasangan itu mempunyai rupa yang kacak dan juga cantik tetapi tidak mempunyai keimanan yang mantap, tidak juga menjadi ciri-ciri utama untuk menjadi sebagai sepasang suami isteri. Jadi, nilailah pasangan anda menggunakan hati, janganlah menilai pasangan anda melibatkan luaran. Yang terakhir sekali adalah subur, iaitu mampu menghasilkan zuriat. Antara hikmah perkahwinan ialah menyambung zuriat dan memperbanyakkan orang Islam, serta dapat menguatkan izzah, iaitu kehormatan orang Islam. Kerana diharapkan dari perkahwinan akan lahirnya anak-anak muslimah yang kelak menjadi orang-orang soleh yang akan berdakwah ke seluruh umat. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih isteri yang subur. Kahwinilah wanita yang penyayang lagi subur, kerana aku berbangga dengan ramainya orang. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud. Tujuan lainnya adalah agar kita mempunyai keturunan atau nasab yang baik-baik sahaja dan dihormati orang ramai. Selain itu, ia juga akan memanjangkan lagi jodoh pasangan ataupun perkahwinan sebuah pasangan, kerana punca pasangan tidak subur juga boleh menyebabkan terjadinya perceraian ataupun pergaduhan di dalam rumah tangga. Akhir sekali, ia juga akan menambah sinar atau keceriaan dalam rumah tangga kerana mempunyai anak-anak yang menyerikan rumah tangga tersebut. Tuntasnya dari topik ini, semua pemilihan ini bertujuan untuk menyesuaikan diri bersama pasangan. Kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ia juga bertujuan untuk kelangsungan jodoh pasangan suami isteri. Jika kita berjaya memenuhi kriteria yang disarankan oleh Rasulullah ini juga, ia akan melambangkan cerminan diri yang beriman kerana berjaya mengikuti sunnahnya. Akhir kata, carilah jodoh yang baik-baik kerana ia akan melahirkan zuriat kita kelak. Dan perkara yang paling penting sekali adalah sikap, iaitu saling menghargai dalam suatu hubungan. Tidak kisahlah suami isteri ataupun maupun antara kawan-kawan ataupun adik-beradik. Hal ini
Hal ini kerana jika sikap saling menghargai diterapkan dalam setiap hubungan, insya-Allah hubungan anda akan berkekalan hingga akhirnya. Sekian daripada saya, Nur Afika Aina binti Muhammad Jamsari dari Diploma Pendidikan Islam SEM 4, kelas 1, intake Ogos 2022.